cikgu untuk buat terpaksa untuk cikgu buat satu kelas online khas, hanya untuk menyampaikan kembali maklumat berkaitan dengan assignment. Sedangkan maklumat tersebut sebenarnya telah pun disampaikan sebelum ini melalui grup WhatsApp kuliah. Melalui grup WhatsApp kuliah. So antara anda ada yang tidak alert lah. Setakat yang cikgu semak, untuk satu kelas, baru kelas yang pertama, tiada yang betul-betul boleh dapat 20/20. Oleh sebab itu saya ambil satu tindakan yang wajar sebagi you all peluang kali kedua, supaya you all dapat menghasilkan assignment yang mengikut kriteria yang telah ditetapkan. So I have presenting my screen. Can you see my screen, guys? Boleh tengok? Yes, sir. Thank you for your response. Masih lagi ada yang baru masuk, so kita terima dulu sebelum saya bermula. Baru 40, ada lagi 24 orang yang tak masuk. Ada 24 orang yang tak masuk. So kita mulakan dengan apakah bahan-bahan yang telah diberikan kepada anda. Semuanya telah dimasukkan dalam grup tutorial, grup WhatsApp kuliah. Semua ada dalam grup WhatsApp kuliah. Pertama kita tengok format written assignment. Look at the format here. This is an example. Ini contoh. Ini bukannya assignment yang sebenar. Ini contoh dan soalan dia pun berbeza. You tak tahu apa soalan dia. Ini adalah contoh assignment for last session. Contoh assignment for last session. Of course, it's inadequate. We just want to show the format. The points here is inadequate. I repeat again, format, the point dalam ni tak mencukupi untuk dapat 20/20. Just the format is you can get full marks. Format. Number 1. Look at the format. Most of you, when I check, ada satu kelas cikgu check, most of the student dia abaikan formatting ni sangat-sangat. And then bila you hantar assignment tu, first impression dia memang sangat, orang kata, tak menarik lah. First thing, dia tak samakan this part left and right. Dia tak samakan. You need to use justify, jangan use right. You need to use justify. Dekat dalam Microsoft Word tu ada satu function justify. So dia akan luruskan this one dengan this one. Dia akan tinggalkan berapa inch left dan right, dan dia akan lurus. Dia akan susun cara lurus. Itu yang saya nak. That is the first one, formatting. And then for the first introduction, tajuk dia 1.0 introduction, huruf kecil, boldkan. Boldkan dia, huruf kecil, boldkan dia. And then turun bawah, tak perlu ada indentation. After 1.0 introduction, tak perlu ada indentation. And then 2.0, the risk and the measures also tak perlu ada indentation. Tak perlu ada indentation. Kat sini tak perlu ada indentation. But the second paragraph, we have, cikgu nak cuma ada 3 paragraph. Ada yang hantar banyak sangat paragraph. Cikgu kata mesti ada 3 paragraph. Dalam paragraph pertama ada risk dan ada measures. Risk dan measures mestilah berkait. Tak boleh risk dan measures tak berkait, sebab measures tu adalah dia punya langkah-langkah pencegahan untuk risk tersebut. Mestilah berkait. Sebab itu ada markah. Markah measures tu boleh selesaikan tidak risk tu, ada markah. Kalau you main bagi saja measures, you tak dapat markah tu. Itu markah untuk point. Sekarang saya cerita formatting dulu. So this one tak ada indentation. But the second paragraph,
Yes, second paragraph we used indentation, ada tab sikit. And also the third paragraph pun ada indentation. Okay, the third paragraph also ada indentation. Okay, setakat ni boleh faham? Cikgu belum continue ni. Setakat ni boleh faham guys? Faham sir, faham. Okay, alright. Boleh sir. Okay, kita masih ada lagi Boleh soalan. sir. Alright. Cikgu, maksud first saja yang tak ada indentation kan? Yang lain semua ada. For the sec for 2.0 lah. But 1.0 tak ada indentation, 3.0 tak ada indentation. Just for 2.0 lah. First paragraph no Makasih, indentation. cikgu. The rest ada indentation. You must only use 3 paragraph. I repeat again. Kena ada 3 paragraph saja. Okay? Okay. Makasih. Sama-sama. Okay, ada yang baru masuk. Alright. Okay, ini cikgu cerita formatting dulu Yang cikgu nampak apa kesilapan yang you all buat itu pertama. Kiri dan kanan you tak straightkan dia line. Okay, you tak gunakan justify untuk straightkan line dia. Justify dia dalam word And then yang kedua about the indentation. Okay. Okay, the third is conclusion, also no indentation. Okay, no indentation in the conclusion. Conclusion tak perlu ada point yang baru. You just conclude sahaja. Buat satu conclusion berdasarkan apa yang you dah capai kat situ. Okay, just a simple ataupun a brief conclude of what your finding tu. Apa you finding tu you conclude sikit. Okay, now the this is the crucial parts. Reference. Most of you reference kosong markah. Most of you tak ada yang dapat markah penuh langsung. Okay, most of you 0 marks. Apa yang dah hantar tu kosong. Tak dapat markah penuh. Cikgu dah bagi dah dekat you all. Macam mana nak buat this one. APA format citation. Okay, look here. Okay. Reference, you all tak buka pun cikgu rasa macam ni. You tak buka pun. Okay, reference mesti wajib ada 2 buku dan 3 from internet ataupun daripada mana-mana links lah. Okay, this is for books. Ni untuk buku. So buku mesti ada author surname. Okay, ada author surname and then the initials and then the year. Okay, author surname, initials and then the year. Susunan dia mesti macam ni. Ikut susunan dia. Tengok example kat bawah tu. Okay, look at the examples. Format citation ni dah diberi dah. Okay, and then we have title. Okay, title must be in italic. You tengok ni title ni dia mesti italic. Okay, italic. Okay, the first letter of the first word after A or O, and the first letter of the pronoun are capitalized. So first letter ni mesti capitalized. Okay, others tak perlu capitalize lah. Okay, italic. And then the publisher location. And then the publisher, apa nama publisher tu? Ni publisher location London, England. And then titik bertindih. And then apa nama publisher tersebut. Okay, you all find it is very hard to get correct. You all nampak macam susah nak dapat. Tapi you all boleh dapat. You all boleh dapat. I'm not going to check one by one. Oh this is you faham lah. You all boleh dapat benda ni as long as ikut format ni. I will check the format. Cikgu nak tanya boleh? Apa dia? Cikgu yang nota-nota cikgu tu kita tulis sebagai e-book matriculation boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Nota tu tak ada surname, tak ada year, tak ada publisher, tak boleh jawapannya. Kalau you tulis nota tu memang tak dapat markah penuh. Okay? Cikgu kalau e-book matriculation science form itu tak boleh. Tak boleh. Mesti ada format ni. Mesti ada format ni. Okay. Okay, that is for books.
Cikgu harap benda ni clear untuk buku. Mesti ada tahun, mesti ada surname, initial, year. Title must be in italic. Title must be in italic. First is capital letter. Okay, title must be italic. Okay, first capital letter. Okay, the first word, you ikutlah syarat ni so dia mesti capital letter. Okay, next one is web. Okay, okay, this is web. Okay, web. When citing a website, the basic structure is as follows: author, surname, initial, year, month, day. Okay, year, month, day. Okay, and then the title also in italic. Okay, and then ada retrieve from URL. Retrieve from URL. Okay, itu cikgu kata kita boleh hidekan hyperlink. Okay, hyperlink kalau ikut format yang terkini kita hidekan, tapi kalau dekat sini diterima, so kalau yang ada line untuk hyperlink pun diterima lah. Okay, kalau ikut format yang sebenar ataupun yang terkini, kita hidekan hyperlink ni so tak ada garisan. Okay, tapi tadi setelah berbincang, kita terima yang ini sebab kita dah edarkan pada pelajar. Okay, yang ada garisan ni, so diterima. Tapi make sure dia bukan italic, dia bukan maksud cikgu dia tidak dia tidak italic lah, so dia menggunakan format yang biasa. Okay, this is for web. Ini untuk fact. So kena follow lah dia punya ni. Get it. Okay, jangan tulis oninomius. Tu tak boleh. Sebab dia tak bertanggungjawab terhadap tulisan dia. You tak tahu siapa tu. Okay, mesti ada nama orang yang bertanggungjawab. Okay, mesti ada nama orang yang bertanggungjawab. Okay. Cikgu. Okay. Cikgu, kalau dari Wikipedia atau New Encyclopedia macam mana? Wikipedia tak boleh. Wikipedia is not a valid reference. Wikipedia anybody can add on information dalam tu. You tak boleh gunakan Wikipedia. Wikipedia dia tak bertanggungjawab terhadap apa tulisan yang terdapat dalam Wikipedia. Semua orang yang boleh edit dalam Wikipedia. Siapa editor Wikipedia? Everybody. You sendiri pun boleh edit. As long as everybody accept. Tu konsep Wikipedia. Okay. So get a website yang betul-betul establish, yang you tahu dia punya information. Okay. Okay. So I also I also attach with you an example. Cikgu dah attach dekat you example. Please lah understand. Tolonglah faham. Cikgu dah bagi dah example ni Tolonglah faham. Alamak, sengit pula macam mana nak cikgu download dulu. Awak faham tak apa maksud cikgu tolonglah faham? Do you understand apa maksud cikgu tolonglah faham? Your objective here is to get as many marks as you can. Okay, itu objektif you. You buat ni nak dapat markah yang selain daripada you belajar, you nak dapat markah sebanyak mana yang boleh kan. Okay, sekejap dia lambat pula. Okay. Okay. Cikgu. Ya. Jadi anonymous pun tak boleh cikgu? Tak boleh. Ada. Tak boleh. Okay. I've give tadi ni baru ni cikgu bagi satu untuk you guna, bukan gunalah, untuk satu you refer. Refer. Okay, refer lah. Cikgu dah bagi kat you all ni, refer lah. This person get full marks. This person get full mark because he follows all the APA format. Nak full mark tak? Nak. Makasih banyak-banyak cikgu. Faham Okey, tapi you kena pandai-pandai jugalah takkan cikgu nak ajar semua kalau siapa sama 100% macam ni, plagiat lah. Maknanya dia meniru lah. 100% sama macam ni, dia meniru. Okey, that is
the format. And then second, jangan you all bezakan buku, journal, website. Jangan bezakan. Semua tu kita sekalikan. Okay, sekalikan as reference and then susun mengikut alphabetical order. Susun ikut alphabetical order. Campur dua-dua tak apa. Campur buku dengan web. Susun ikut alphabetical order. Faham tak? Boleh faham tak? Cikgu tanya ni. Faham, sir. Okey. Faham. Okey, sekarang ni yang cikgu nampak my first impression bila tengok you all memang cikgu geleng kepala sebab cikgu tengok formatting memang lari jauh. And then cikgu cakap dengan you all, siapa yang dah siap boleh hantar draft dulu. You all tak hantar, tak hantar. Bukan semua hantar, ada yang hantar. Yang hantar cikgu betulkan. Bukan semua hantar. And that time is over already. Now is the time that you need to submit finally your individual assignment. Tak ada lagi you hantar draft dekat suruh check. No lagi. After this, before Saturday midnight, you akan hantar the final one. Okay, bila cikgu dah explain macam ni, I hope I will get the best and the neatness and the most fulfill the specification. Okay, from you. Okay, I want to help you. Cikgu nak tolong you tapi cikgu tak boleh tolong membabi buta. Cikgu mesti tolong dengan cara you all dapat buat kerja sesempurna mungkin. Okay, you buat, you dapat. Kalau you tak buat, you tak dapat. Tengok malam ni pun 49 orang daripada 64 orang yang hadir. Okay, so these 49 people dia nak. Dia nak. Yang selebihnya cikgu tak tahu. So kalau yang selebihnya tak dapat markah yang baik, okay, jangan salahkan Sir. Sir dah cuba bagi you all peluang yang kedua. Okay, this is your second chance. Okay, this is APA format. Okay, next. Next. Semua benda ni cikgu rasa you tak buka. You tak buka. Sebab tu you all punya jawapan lari sangat daripada apa yang dikehendaki. Okay, next is kita tengok assignment 1 ni. Okay, this is question. So question, nowadays online shopping is one of the famous platform among us. Online shopping is the form electronic commerce allow consumer to direct buy goods services from a seller over internet. Okay, using web browser. However, this user will face if they do not use the application properly. Jenny is one of those who like to buy products using online shopping platform. She likes to use Shopee, Lazada apps. Analyze 3 security risks that can be faced by her while using online shopping platform and suggest security measures to overcome each risk. Okay, so dia bagi satu situation about Jenny. Okay, so your report should contain front page, introduction, content, conclusion, reference. Okay, so front page dah diberi. Okay, lepas front page jangan you buat you punya own front page. Gunakan front page yang dah ada saja. Lepas tu directly to the introduction. Sebab tu kita bagi you all front page. Ini you letak you all front page, you letak gambar you dan sebagainya. No, itu tak ikut specification. Okay, follow the specification. Okay, siapa yang buat tu tahulah. Okay, and then introduction, content and others, nanti kita masuk satu-satu. Okay, and then use Times New Roman 12 line spacing 1.5 paragraph justify. Dah di stated kat sini justify. Okay, kamu masih pakai write lagi. Tak pakai justify. Okay, next 3 pages including front page and references. Okay. Alright. Okay, so we look apa lagi yang diberi. Okay, so ini dah tengok. This is your front page. Okay, kalau you tak boleh nak print, kalau you tak boleh nak edit, ada editor yang boleh edit PDF. Kalau tak boleh edit, you just copy, setting balik dalam Microsoft Word and then type. Okay, otherwise you can edit it online. Ada editor online yang boleh edit terus tulis nama dalam ni. Okay, and then macam mana nak satukan dalam kita punya PDF. Okay,
banyak cara lah. Salah satu cara ni just you bolehlah hantar asing lah, tak apalah, cikgu tutup sebelah mata, boleh hantar asing kalau siapa yang tak tahu tu. Cara nak satukan. Okey. Tak nak you all pening-pening lagi. Settlekan apa yang perlu saja. Okey. Now is the most crucial part is the detail content. Ramai tak tengok benda ni. Ramai tak tengok. Okay, this one. Okay, so your report should have front page. After front page, directly go to introduction. Okay, directly go to introduction. Okay, so 1.0, dalam introduction ada definition security risk. Okay. And then mesti define apa itu security risk. Define mesti cari definition dia. And then cari definition of security measures. And then definition of online shopping platform. Okay, and then problem identification. Okay, and then problem identification. Okay, maksud dia dekat sini apa masalah sebenar yang you nampak lah. You identify apa masalah sebenarnya yang nampak lah. Okay, second 2.0, security risk and measures. Okay, ataupun you buat you ikut ni sajalah, senang, security risk and measures, ataupun you buat content tu pun diterima lah. Dalam soalan ada content kan, dia kata this one Okay, tapi sebenarnya 2.0 ni okay, content ni kita buat tajuk ni, semua kena follow tajuk 2.0, security risk and measures. Okay, 3 point security risk and how to overcome. How to overcome ni measures, dan setiap satu paragraph 1 point of security risk and measures for 1 paragraph. Satu paragraph ada risk dan ada measures. Satu paragraph ada risk dan ada measures. Okay, is it clear? Yes. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Make sure measures you all tu memang berkait dengan risk. Jangan you cari measures yang tak berkait. Itulah you punya assignment sebenarnya. You cari measures yang berkait, yang berkaitan. Okay, next. Okay, conclusion. Okay, conclusion. So this conclusion and give the opinion. Ini you conclude balik saja apa yang you dah bagi dekat sini secara umum. Conclude secara umum. Okay. And then 4.0 references. Okay, refer APA format ni tak payahlah, reference saja. And then 2 books, 3 website ni kita campurkan dan susun mengikut alphabetical order. Okay, boleh? Okay, last part. Boleh, sir. Okay, last part is your rubric. Rubrik pun cikgu bagi. Rubrik ni apa? Okay, rubrik ni adalah macam mana nak markah diberi. Dah bagi rahsia ni, dah dedahkan kat you all, dah bagi kat you all. You nak markah satu, you buatlah jawablah macam ni. Perform a task with limited trust, honesty, sincerity and transparency. Tak buat sesuatu yang tidak original. Okay, so I release the rubric. So for originality, maksud dia dekat sini, apa yang you tulis tu mudah faham. Maksudnya you pakai you tulis sebab bila you tulis sendiri, so mudah kita baca, kita mudah faham. Kalau you copy paste, you campur sana, you campur sini, dia dah jadi cacah marbah. Kita baca memang susah nak faham. And using the very bombastic punya words, yang cikgu tak rasa you all memang keluarkan ayat tu, keluarkan perkataan tu sendiri. Okay, itu maknanya tak ada originality lah. Dia sebab originality. Okay, number 2, coherently written academic discourse. Ini cikgu akan check adakah risk dan measures yang you nyatakan itu, adakah memang measures tu boleh digunakan untuk mengatasi risk. Idea yang you bagi tu adakah betul-betul boleh mengatasi risk. Kalau you bagi idea tu, yes, boleh mengatasi risk, yes, you terus tak ada lagi tapisan, terus kita bagi 4 markah. Okay. So make sure you understand. Using VPN pun tak pernah guna. You kata you nak guna VPN and then you try to
You copy paste apa yang you tulis tu, and then you cuba macam you faham benda tu. Okay, ini cikgu baru masuk dekat content. Okay, next, problem identification. Okay, problem identification ini adalah introduction. Nak dapat full mark yang ini, pergi balik dekat sini, introduction. Pastikan penuh ni semua. Definition ni ada, definition ini ada, definition ini ada, problem identification ada. Okay, baru you akan dapat full mark dekat problem identification, this one. Okay, ini adalah dekat bahagian introduction. Ni introduction. Dan juga conclusion. Introduction dan conclusion. Conclude balik. Dekat bahagian conclusion tu, make sure you conclude balik secara brief. Okay. Okay, and then analysis. Okay, is about the 3 risks and 3 measures. Ada tak 3 risks dan 3 measures? Okay. Logik tak 3 risks dan 3 measures? Logik betul, dapat full mark. Analysis dan coherent writing dia berkait. Kalau kat sini 3, sini 3, you dah rugi 2 markah. Okay, you bagi idea yang tak boleh menyelesaikan masalah, you dapat 3. Sini automatik pun dapat 3. Sini 2 ni dia berkait, dia mesti sama. Kalau tak sama pun tengok apa sebab dia. Selalunya dia akan sama. Cikgu cerita ni sebab cikgu nak bagi semua 4. Tapi I give the justification, please follow. Kalau tak follow, takkan dapat 4. Silap-silap dapat 1 saja. Okay, next, relevance of reference. Relevance of reference. Relevance of reference. Nak makan penuh? Nak makan penuh? Mana tadi? Nak, sir. Nak makan penuh kan? Mana tadi? Ini makan penuh. Ikut formatting yang betul. Okay. Ini adalah hadiah. Reference ni adalah hadiah yang kami nak bagi pada student. Just follow the correct APA format and so on. Okay, ikut 3 from web, 2 daripada buku. Tak payah nak fikir banyak lagi, terus 4. Tapi kalau tak ikut, itu yang dapat 3, 2, 1 tu. Okay, is it clear? Is it clear guys? Clear, sir. Okay, cikgu tunjuk. Yes, sir. Cikgu ada bagi contoh yang macam ni contoh kan. Kita tengok contoh ni. Okey, ini dia tak gunakan justify. Yang pertama sekali dia ada tab untuk first paragraph. Yang kedua dia tak justify kan. Kat sini lurus straight, tapi dekat sini bengkok-bengkok. Okey, so kena guna justify, baru dua-dua kiri kanan straight lah. Okey, ini contoh yang salah. So contoh yang betul ni lah. So justify. Tak ada tab. Ini kalau nak naikkan sikit pun tak apa. Ni terlalu jauh ke bawah. Naikkan sikit. Okey. So tak ada tab. So you can justify. You boleh terus ni lah, kiri dan kanan tu sama. Okey. Question from you. Question guys. Please ask now. Cikgu tak ada check lagi draft. Okay, yes. Yang kat introduction ada problem identification kan? Yes. Tu macam mana? Thesis kah tu? Iyalah, you dah dapat dia punya masalah kan. So you conclude lah daripada masalah tu. So Jenny, apa masalah dia, apa yang dia sedang hadapi, secara brief lah. So menunjukkan dalam introduction you tahu sekarang ni you nak selesaikan masalah Jenny tu. Tu security risk ataupun masalah online shopping lah cikgu. Okey, sekarang ni masalah dia adalah online shopping. Dalam online shopping, masalah yang you kena highlight adalah berkaitan dengan risk. You jangan bagi masalah yang tak berkaitan dengan online shopping. Contohnya, Jenny transfer file from his friend, so he get the virus. Itu tak berkaitan dengan online shopping. Faham juga. Faham itu ada risiko juga, tapi tak berkaitan dengan online shopping. So you punya problem identification must berkaitan dengan online shopping. So my problem identification is basically the three security risks lah.
yang berkaitan dengan online shopping. Yes, basically Oh. about that lah. Okay, ataupun Apa kalau you segitu? you tak nak details about the tree tu pun tak apa. Okay, you just bagi tahu secara umum apa-apa Brief yang saja. lain-lain. Apa-apa yang lain-lain pun boleh. Boleh. Kalau you nak nyatakan 3 tu pun boleh, atau you nak nyatakan lebih yang lain pun boleh. Okay, apa risiko-risiko Boleh. lain. Okay, Terima kasih cikgu. okay, sama-sama. Lain ada soalan? Sir, Ya. Yeah. kalau dalam paragraf untuk point tu kena relatekan dengan Jenny tak? Okey, dia ada dua cara untuk menulis. Okey, situation Jenny tu itu adalah satu situation yang sebagai contoh. Okey, contoh. So ada dua kaedah menulis, dua-dua diterima. Satu kaedah dia tak relatekan dengan Jenny. Okey, satu kaedah dia relatekan dengan Jenny. Jenny should do this. Jenny should do that. Satu kaedah dia tak relatekan dengan Jenny. Dia just tulis online shoppers ataupun when we shop online, tu pun boleh. Dua-dua kaedah diterima. Oh, thank you sir. Okay. So apa yang you all nak buat sekarang ni, you all tak perlu kacau banyak sangat dekat you all punya content. You all tengok content, kalau you rasa tak relate, you boleh tukar dia punya measures lah. Okay, tak perlu kacau banyak sangat. Sebab masa cikgu bagi pun sampai hari Sabtu malam saja. You just look where you can get full marks, especially the reference, the introduction. Introduction mesti ada 3-4 benda tu. Adakah you dah nyatakan 4 benda tersebut? Okay. And then you check balik. Yes. Sir, apa tu yang dekat introduction tadi yang saya cakap Jenny tu kan, memang kena guna contoh Jenny tu ke? Itu saya kata ada dua cara penulisan. Satu, you guna Jenny tu dalam soalan dia sebagai contoh. Okay, satu, you boleh tulis dalam penulisan you tulis nama Jenny tu. Jenny will having a risk like, Jenny should do this, that. Ataupun you boleh secara umum. Okay, secara umum, while shopping online, okay, we are facing a risk like ni. Okay, so we should do this. Faham? Dua-dua teknik boleh. Sekarang ni problem you all bukan 100% dekat content. Okay, bukan 100% dekat content atau cara penulisan. Problem you all is my first impression tadi bila cikgu buka. Problem you all adalah dekat formatting. And then number 2, problem you all dekat introduction. And then number 3, problem you all dekat reference. Itu problem you all. Okay. And then ada lagi student dia buat lagi satu dia punya cover. Tu tak boleh. Kita guna cover yang dah ada front page tu. Okay. So yang itu you betulkan dulu. And then sebelum you hantar, you check balik you punya risk betul. Risk selalunya tak ada masalah, tapi make sure risk tu apabila dia gunakan online shopping. Sometimes ada student dia letak risk tu, tapi risk tu secara umum untuk pengguna internet. Bukan dia dapat risk tu semasa online shopping, tapi dia dapat risk tu apabila dia gunakan internet, bila dia download software, bila dia download movie, dia dapat risk tu. Okay. So risk yang you nak nyatakan, make sure relate dengan online shopping. And then number 2, measures yang you nyatakan tu memang measures tu boleh overcome risk tu. Memang dia sesuai untuk overcome risk tu. Faham tak? Guys, faham tak ni? Sir. Okay, this is your second chance. Kalau cikgu ikutkan, cikgu tak nak bagi second chance ni, memang ramai akan dapat below 10. Minimum cikgu akan bagi nanti. Okay, so this is your second chance. Okay, please do it 100% commitment. Okay, commitment 100%. Okay, anything else? Any question else? Sir, Yes. kalau yang reference tu kan, dia tak ada tarikh tak apa kan? Reference tak ada tarikh. Reference kena ikut APA format. Yang ada tarikh tu, kalau dia web mesti ada tarikh. Okay. Web mesti ada. You tengok yang contoh cikgu bagi tu. Okay.
Mana contoh balik? Okay, this one. Okay, you tengok ni web kan ada tarikh tak? Ada. 17 Julai 2020. Nak full mark tak? Nak. So letak tarikh Okey, Sir, nak tanya lagi. Ya, boleh tanya. Yang dekat reference tu nak kena tulis 4.0 ke? Okey, dekat reference ni nak kena tulis 4.0. Okey, sepatutnya tak perlu. Macam ni saja. Okey, sepatutnya tak perlu sebab RIS tu bukan 4.0 sebenarnya, tapi dalam contoh tu dia tulis 4.0 kan. Dalam contoh yang content tu. Okey, sepatutnya reference tak ada 4.0. Reference dia sampai 3.0 saja sepatutnya. Tapi oleh kerana dalam contoh tu ada, tak apalah, yang dah tertulis tu cikgu terimalah. Tapi kalau you all nak tukar, okey, tak perlu dekat bahagian reference letak 4.0. Kalau Sir, muka surat kena tulis ke? apa? Muka surat. Okey, muka surat sebaiknya buat. Tak ada markah pun, tapi sebaiknya buat untuk you punya knowledge nanti dekat universiti nanti. Tak adalah dia tak ada muka surat Okay, itu tak ada markah tapi sebaiknya buat. Sama juga macam 4.0 ni, ada ke tak ada tu tak ada markah. Okay, sebaiknya jangan letak 4.0. Sir, Yes. untuk retrieve form tu, kalau dia tergabung dengan tajuk macam mana kan, contoh ni dia bawah, dia line yang baru. Kalau dia cantum je tak apa ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Dia tak semestinya Oh, yang baru. Kalau you tengok dekat contoh Okay, pun. thank you. Okey, kita tengok contoh ni tadi mana tadi? This one. Okey, APA format. Nampak? Dia tak ada dekat line baru dia tak semestinya dekat line baru So hari ni belajar sikit lah APA format. Lain? Ada lagi nak tanya? Yes. Yang reference tu kan? Ya. Yang reference tu, yang initial tu macam mana sir? Okey, initial tu dia punya singkatan. Nama dia. Singkatan nama dia. Tengok balik. Okey, this one. Okey. Ni J.A. Ini singkatan nama dia. Ini surname dia, and then initial ni singkatan dia lah. And then terus tahun. Okay sir, thank you sir. Okey. Lain? Sir, yang reference dengan conclusion tu kena asingkan ke? Reference dengan conclusion. Okey, sebaiknya page yang berbeza. Sebaiknya page yang berbeza. Tadi ada tanya pasal tarikh kan? Yang tak ada tarikh tu boleh letak ni ND, no date. Cikgu refer benda balik. Siapa tadi tanya pasal tarikh tadi? Saya. Sekejap saya tu siapa Balkis. Okey, Balkis. Okey, Balkis, tadi tanya pasal tarikh untuk web kan? Okey, kalau tak jumpa you boleh letak n.d. Ni maksud dia adalah no date. Yang ini kalau ada tarikh, yang ini adalah no date. Okey. 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 And then kalau boleh asingkan. Sebaiknya you asingkan you punya 3.0 dengan you punya reference. Asingkan pada page yang berbeza. Okey, tapi cikgu tak penalize. Kalau you satukan pun cikgu tak penalize, jangan risau Lain? Sir, Okey, Zati. page tu kena dekat tengah ke dekat tepi? Okey, pertama page Page tu number. page tu tak wajib, tapi cikgu galakkan you all buat. Okey, boleh letak dekat tengah ataupun dekat tepi. Ada 3 tempat, 1, 2, 3. Selalunya kita letak dekat yang ketiga. Selalu kita letak tempat yang ketiga. Okay, thank you sir. Okey, lain? Sir, Yes. kalau number page tu termasuk dengan front page boleh ke? Kalau number page termasuk Macam dengan front page. Okey, selalunya number page sepatutnya tak termasuk dengan front page. Sepatutnya tak termasuk. Kalau you buat, you tak boleh nak adjust termasuk, you tak payah letak page. Okey, ataupun you boleh hantar file tu berbeza. Hantar
Sebenarnya boleh setting, you kalau you Google boleh setting nak start page tu daripada muka surat berapa, dia boleh setting sebenarnya. Okey, kalau tak boleh nak cari setting sebab page tak ada markah. Okey, page tak ada markah. Okey, jangan letak page bermula daripada front page. Page mesti mula pada second page. Kalau tak boleh buat, you boleh hantar secara berasingan front page dan dengan you punya assignment. Hantar dua file lah maksud cikgu. Ataupun you tak perlu letak page numbers. Lain ada Joshua, ada nak tanya? Cikgu, Yes. yang front page numbers tu kena tulis. Front page tak ada numbers. Yang page numbers kena tulis tak? Page numbers is not compulsory. Kalau you nak buat, baik, better. Kalau you nak buat, mesti start from second page. Maksud cikgu, front page tak ada numbers Page kedua tu nombor dia 1. And then front page aku kan, aku kasih download, lepas tu kalau aku masuk dalam assignment, aku guna text box type nama dalam kan? Boleh, buat macam tu pun boleh. You nak letak satu teks and then you nak masukkan apa yang you download dalam teks pun boleh, tak ada masalah. Okay, yang penting ada front page ikut format yang cikgu bagi. Faham. Okay, lain? Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Okay, so it's Sir, yes. kalau kan satu risk satu solution je, kalau kita bagi lebih tak boleh ke? Kalau bagi lebih, kalau yang you bagi lebih tu tak tepat, cikgu tak ambil yang, cikgu akan ambil kira secara overall apa yang you bagi tu. Okay, Tapi kiranya boleh lah, tapi kena tepat. boleh tapi kena tepat lah list tu, measures tu. Kena tepat. Sebaiknya pilih satu yang terbaik saja. Satu risk, satu measures. Itu yang paling So baik. thank you. Itu yang paling baik. Satu risk, satu measures. Lain? Okey, ada lagi? Okey, kalau tak ada, okey, actually it should be your minor correction. Sepatutnya jadi minor correction. Tapi kalau you rasa you banyak sangat lari, you ada masa lagi untuk edit, untuk buat semua. And then bila cikgu semak sebahagian tadi juga, cikgu dapati kebanyakan you all ambil daripada website yang sama. Okay, itu there's no problem, tak ada masalah bagi cikgu. Yang penting adalah idea penulisan tu. Okay, kalau you katalah you copy paste, tapi idea tu pastikan bila cikgu baca mudah untuk difahami. Sometimes you copy paste, dia jadi lagi susah nak faham, lagi berkecamuk. So better you use your own sentence berbanding you copy paste. You baca, you faham, and then you use your own sentence. You cerita flow dia one by one. Jadi cantik, lagi senang cikgu nak bagi markah penuh. Ni berbanding yang you all, yang mana yang copy paste. Bila cikgu baca, cikgu pun pening kepala. Bila pening kepala, markah pun sikit. Okay, clear guys? Clear sir. Okay, sir. Okay, so that's all for today. No draft lagi jangan hantar draft ada sir lagi I hope this is clear. I give you the period of time to send your draft. Only several of you have sent it. Okay, most of you semua macam dah tahu buat, and then bila hantar kat sir, banyak yang tak ikut spec. Okay, so now this is your chance to change, okay, to get full marks. Okay, markah dia, yang markah penuh dia 10. Okay, tapi dalam ni kita bagi 20 akan dibagi 2 untuk dapatkan 10. Make sure you dapat at least 9 per 10. Kalau dapat at least 9, ikut nasihat sir, follow the spec. Okay, senang sebagi, sebab paper ni bukan seseorang tanda bukan seseorang tanda. Ini ramai yang akan tanda paper you all ni. Bila saya tanda, saya bagi kat orang lain akan tanda lain sekali. So ini bukan kerja sambil lewa. Kena buat dengan sungguh-sungguh.
Okay, so I hope these 44 students who entered. Okay, cikgu harap yang 44 orang ni memang yang paling bersemangat untuk betulkan assignment. Yang lain tu kalau dia tak tukar, itu yang dia hantar, so itu yang dia akan dapat. Yang 44 orang ni cikgu harap akan dapat markah penuh semuanya. Okay. Amin. Okay. Thank you sir. Amin. Okay, so that's all for today. Any question boleh tanya, boleh PM sir, tapi jangan bagi draft dekat sir. Any question you can PM sir. Okay, that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Okay, bye. Sorry, sir. Thank you. Okay, thank you. Kenapa sorry pula?